Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, kita rekod ni. Baik. Tutup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah اليوم نتكلم عن موضوع ترك تعليم النبي sallallahu alaihi wasallam. Ini kita fokus pada kaedah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi saya ambil tak banyaklah dalam 5 atau 4 ni lah ya. Sebenarnya dia banyak lagi kaedah-kaedah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Awalan, uslub al-awwal at-ta'alim bil-qudwatil hasanah. Yang ini uslub atau kaedah atau tarik yang pertama, iaitu pengajaran melalui qudwah al-hasanah, ikutan yang baik. Ya. Hadis ayat Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam idza amara bi syai'in 'amalin bihi awalan thumma ta'assi bin nas ba'dahu fahuwa uswatun al-hasanah wal qudwatu li kulli khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan atau menyuruh satu perkara untuk dilakukan, Rasulullah buat dulu. Ini prinsip kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian barulah manusia ataupun orang Islam selepasnya itu mengikutinya. Melalui apa? Ikutan yang baik ataupun ikutan yang baiklah, uswatul hasanah atau qudwatul hasanah. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Min surah Ahzab ayat 21. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu ikutan yang baik bagi siapa yang mengharapkan redha Allah dan hari kiamat atau hari akhirat, maka dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Baik, ini antara dalil bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu merupakan uswah atau ikutan qudwah yang baik bagi umatnya atau bagi manusia ya. Baik, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Muaz bin Abdul Rahman an Ibn Abban akhbarahu qala ataitu Utsman bin Affan bi tuhur wa jalisun ala maqa'id. Ini daripada Muaz bin Abdul Rahman ya, bahawa Ibn Abban mengkhabarkannya. Ini hadis mu'an dipanggil ya. Jadi telah datang padaku Utsman bin Affan dengan keadaan bersih dan dia duduk atas kursi lah. Fatawadda'a fa ahsana wudhu', maka dia pun berwuduk dengan wuduk yang baik. Tsumma qala, kemudian berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u, dia sedang berwuduk. Wa huwa fi hadzal majlis, dan dia dalam majlis ni. Fa ahsana wudhu', dan sebaik-baik wuduknya, maknanya mengambil wuduk dengan sebaik-baiknya. Tsumma qala, kemudian dia pun bersabda, Rasulullah bersabda, man tawadda'a mislu hadzal wudhu', siapa yang berwuduk seperti wuduk ini, summa atal masjid, kemudian dia datang ke masjid atau dia pergi masjid, faraka'a rak'ataini, maka dia solat 2 rakaat, summa jalasa, kemudian dia duduk, ghafara lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah telah mengampunkan baginya dosa-dosa yang dahulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Osman Affan berkata sabda Rasulullah SAW, la taghtaru, jangan kamu melampau. Ini hadis Rasulullah SAW menunjukkan kaedah wuduk ataupun qudwah yang baik, ya, dalam kepada para sahabatnya. Ini contoh hadis lah, ya, itu contoh yang pertama. Baik, uslub yang kedua, at-tadarruj fi ta'lim. Tadarruj maknanya berperingkat-peringkat dalam pengajaran. Ya, ini kaedah kedua Rasulullah SAW dalam pengajaran yang kita boleh ambil, iaitu berperingkat dalam pengajaran. Tidak sekaligus, maknanya satu persatu. Fakana yuqaddimu ahamu fa'ahmu wa yu'allimu syai'an fa syai'a liyakunu aqraba li fahmi wa athbata li hifzi. Adalah Rasulullah SAW mendahulukan mana yang paling penting dengan paling penting. Mana yang penting dulu. Satu susun dulu, dan mengajar sesuatu dengan satu demi satu. Untuk menjadikan lebih dekat dengan kefahaman dan lebih sabit untuk diingati. Cepat, tetap dia untuk diingati, kekal dalam ingatannya. Kaedah Rasulullah SAW. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila Yaman. Nah, ini satu hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah SAW utuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lalu dikata, innaka sata'ti qauman ahlil kitab fa idza ji'tahum fa'adhum ila an yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab, orang Nasrani ni. Apabila mereka telah datang, maka serulah, dakwahlah mereka kepada bahawa mereka bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Fa in hum ata'u laka bidzalik fakbaruhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawati fi kulli yaumin wa lailatin. Dan jika mereka telah taat dengan 2 kalimah syahadah itu, maka khabarkan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan pada mereka solat 5 waktu bagi setiap hari dan malam. Fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka telah taat dengan demikian, fa akhbaruhum, maka khabarkan pada mereka annallah qad farada 'alaihim as-sadaqah tu'khadhu min aghnaihim wa taraddu 'ala fuqaraihim. Sesungguhnya khabar kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memfardukan pada mereka sedekah, yakni zakat. Diambil daripada orang yang kaya di kalangan mereka dan diserahkan pada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik wa iyyaka wal qara'im amwalahum. Jika mereka taat, mereka patuh pada kamu, maka bagi kamu dan kemuliaan kamu bagi harta mereka. Wattaqi da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Maka takutlah pada doa bagi orang yang dizalimi, kerana sesungguhnya tiadalah bagi dia dan bagi Allah itu hijab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ni, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar Mu'adz bin Jabal kaedah bagaimana berdakwah ataupun mengajar kaum yang akan didatangi pada ketika itu, iaitu ahli kitab. Yang mulanya mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mereka dah patuh, dah faham, dah boleh. Yang kedua iaitu solat 5 waktu. Bila mereka dah patuh, seterusnya iaitu zakat, dan seterusnya lah, sampailah seterusnya. Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW, at-tadarruj fi ta'lim. Fakana yata'ahadu ashabahu wa ahwalahum wa awda'ahum hina ta'limihim hatta la yadkhul milal ila nufusihim. Inilah kaedahnya yang diikat oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat dan keadaan mereka dan kaedah mereka ketika mana pengajar pada mereka. Ini kaedah Rasulullah SAW mengajar para sahabat. Hatta la yadkhul milal, sehingga tak masuk padanya milal. Milal ni kebosanan dalam hati mereka. Ya. Baik. Waqad bawwaba Bukhari fi sahihi li hadzal uslub at-ta'limi biqaulihi. Jadi ini Imam Bukhari radhiyallahu anhu, dia letakkan dalam satu bab, dalam sahihnya, dalam kitabnya, dalam uslub ini, dalam uslub pengajaran ini, dengan katanya babun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalahum bil mau'izatil wal ilmi kay la yanfiru. Satu bab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh dengan satu ikutan dan ilmu supaya tidak
mereka tidak lari atau mereka tidak pergi daripada Mu'az bin Jabal tadi, ya, supaya mereka tak bosan, tak lari. Wa dzakara hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna. Maaf, ini ada satu tadi. Maaf. Ini yang ketiga, ya, ini yang ketiga. Maaf. Yang ketiga ni uslub yang ketiga al-i'tidal wal ba'du 'ala al-imlal. I'tidal ni maksudnya diselang-seli. Bersifat adil lah, selang-seli dan jauhkan daripada kebosanan. Selang-seli maksudnya Rasulullah mengajar ni bukan setiap hari. Maknanya satu hari, kemudian rehat satu hari balik. Rehat satu, begitulah diselang-seli. Supaya untuk mengelakkan daripada kebosanan. Inilah hadisnya. Maka Nabi SAW yatakhawwalahum bil mau'izah wal almi. Bila dia diselang-selikan, takhawwalahum diselang-selikan, mana diberi nasihat ataupun petunjuk ini dan ilmu ini diselang-selikan supaya mereka tak lari daripada Rasulullah SAW. Mereka tak rasa bosan. Contoh daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam. Diselang-selikan nasihatnya dalam setiap hari. Karahatan samah alaina, supaya tidak ada rasa tak suka lah di kalangan kami. Ya. Contohlah kita ni hari-hari lah kena nasihat. Ya. Kadang-kadang tu rasa bosan juga, tapi dia kena selang-seli. Hadis Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunfiru. Maksudnya permudahkanlah kamu, jangan kamu susahkan. Berilah kabar gembira, jangan menyebabkan kamu ni orang lari daripada kamu. Ini kaedah Rasulullah SAW. Bila nak mengajar, maka berbagaikan kaedah lah. Ya, dan diselang-selikan dengan nasihat itu, bukan diselang. Baik, usul yang keempat, mura'atul furuq al-fardiyah baina muta'allimin. Ya, ini meraihkan, menjaga perbezaan individu di antara murid. Ya, maksudnya murid tu atau sahabat ni, setiap mereka tu tidak sama kaedahnya. Ada yang kuat yang tanya, ada yang tidak, ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang macam-macam lah. Jadi kaedah Rasulullah SAW dia jaga perbezaan individu di antara murid-murid ni. Qad bawwaba Bukhari fi sahih li hadzal uslub ta'lim bi qawlihi babun min khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Ini dalam Imam Bukhari letakkan satu bab khusus, iaitu mengkhususkan dengan ilmu satu kaum itu tanpa ada kebencian, yang mana mereka tidak difahami perkara itu. La yafhamuna, mereka tak suka, mereka tak faham. Contoh, dzakara hadis Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'az radifahu ala rihlin qala ya Mu'az bin Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dayuka. Rasulullah sebut lagi ya Mu'az labbaika ya Rasulullah wa sa'dayuka. Thalathan, makna 3 kali. Qala ma min ahad yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullah ala an-nar. Qala ya Rasulullah afala akhbiru bihi an-nas fayastabshiru. Qala idza takallu wa akhbara biha Mu'az inda al-mautihi ta'sima. Daripada Anas bin Malik ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mu'az di dalam perjalanan ini, dalam perjalanan, lalu ditegur oleh Mu'az, ditanya oleh Mu'az, kata, ya Mu'az bin Jabal. Ini kaedah Rasulullah sebut nama penuh, ya Mu'az bin Jabal. 3 kali Rasulullah sebut nama Mu'az. Itu tandanya mu'ara'at, penjagaan Nabi pada muridnya. Begitu. Lalu Mu'az jawab apa? Labbaika ya Rasulullah wa sa'dayuka. Dalam syarah hadis ni, labbaika maksudnya ya Rasulullah aku datang, ya Rasulullah aku patuh, aku taat. Itu maksud dia. Labbaika ya Rasulullah wa sa'duka. Ya Rasulullah aku datang, ya Rasulullah aku patuh, aku taat. Ini para sahabat bila Rasulullah panggil, tu dia punya ayatnya. Ya. Maknanya memang adab dengan Nabi begitulah, ya. 3 kali Rasulullah sebut, 3 kali Mu'az jawab. Lalu Rasulullah SAW pesan, ya, ma min ahadin, ada seorang yang bersyahadah bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah sidqan, benar daripada hatinya, illa haramahullah alanna, Allah haramkan baginya api neraka. Ini pesan Nabi SAW. Jadi dia pun tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku nak mengkhabarkan perkara ini pada manusia, maka mereka akan rasa gembira. Jadi Rasulullah
sabda iza yatakallu. Iza yatakallu maksudnya nanti dulu, sabar. Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Sebab takut bila hadis ni tidak difahami dengan maksud yang sebenar, maka orang tak nak buat ibadah dah. Cukup dengan 2 kalimah syahadah, dia kata masuk syurga, kemudian dia tak nak ibadah, tak nak solat, tak nak haji, tak nak zakat dan sebagainya. Sebab itu Rasulullah SAW pesan kepada Muaz bin Jabal, iza yatakallu. Bila mereka okey dah sedia semua, barulah. Jadi wa akhbara biha Muaz indal mautih. Jadi Muaz bin Jabal mengkhabarkan, meriwayatkan hadis ni ketika dia nak mati. Taksima, takut sebagai dosa. Dan nak mati dengan dunia, barulah Muaz meriwayatkan hadis ni. Ya. Jadi dalam hadis ni menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menjaga perbezaan individu di antara muridnya lah. Ya. Ini satu contoh, dikenal Muaz begini. Ada yang lain, lain. Begitulah. Ini satu lagi. Kemudian uslub yang kelima iaitu ta'lim bil hiwar wal masailah. Ya, ini pengajaran melalui hiwar, dialog dan pertanyaan, soal jawab. Ya, soal jawab. Ini antara kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahra bi babin ahadukum yaghtasilu mihi kull yawmin 5 marrat. 5 marrat. Hal yabqa min darnihi syai'? Qalu la yabqa min darnihi syai'. Qala fadhalika mithlu salawatul 5 yamhu Allah bihunna khataya al-khataya." Ya, ini perumpamaan ya. Tapi ya, ini kaedah hiwar ya, perbualan. Ya, Rasulullah tanya, sahabat jawab gitu ya. Dan Rasulullah jawab lagi. Ya. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kamu melihat kalau ada satu sungai di pintu rumah kamu dan kamu mandi di depannya, di dalamnya, airnya itu 5 kali sehari. Adakah tinggal kekotoran daripada itu? Sahabat menjawab, tidak ada kekotoran yang tinggal daripada itu. Walaupun satu kotoran pun tak ada. Jadi Rasulullah mengatakan begitulah contoh sembahyang 5 waktu, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosa orang yang melakukan solat itu. Hadis yang lain, an Abdullah bin Amr bin As yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tadruna minal muslim? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Qala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Qala tadruna minal mu'min? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Qala man amanahu al-mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim wal muhajiru man hajara su' fajtanabahu. Hadis yang kedua ini menunjukkan bagaimana dialog juga antara Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah SAW tanya pada para sahabat, kamu tahu apa itu? Dikatakan sebagai orang Islam, al-Muslim. Jadi sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW menjawab, siapa yang sejahtera atau selamat orang Islam yang lain daripada lisannya dan tangannya. Ini orang Islam tidak menyakiti orang Islam lain dengan lidah dan tangannya. Lalu ditanya lagi, adakah kamu ketahui berkaitan dengan orang mukmin? Jadi mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesiapa yang telah beriman dengannya orang beriman atau aman orang beriman itu daripada diri mereka dan harta mereka. Dan muhajir maksudnya berhijrah daripada hijrah perkara-perkara yang buruk, maka dia menjauhkannya. Jadi orang beriman ini, dia beriman dengan diri mereka dan harta mereka, dan orang yang beriman juga dia berhijrah daripada perkara yang buruk dan menjauhkannya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah hiwar iaitu perbualan antara Rasulullah dan para sahabatnya, antara kaedah yang boleh kita gunakan dalam pengajaran. Usul yang keenam, ta'lim bi muhadatsah wa mawazinah al-aqliyah. Ini kaedah pengajaran dengan bercerita, bertanya dan membuat pertimbangan secara akal. Jadi bila kita tanya balik soalan itu, dia merupakan satu jawapan kepada orang yang bertanya. Maksudnya bukanlah satu penyataan itu satu jawapan, tetapi soalan juga merupakan satu jawapan begitu. Min zalika ma rawahu Ahmad bin Abi Umamah. Daripada Ahmad, daripada Abi Umamah.
Qala ana al-fata syabab ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah, izin li bizina. Izinkan aku untuk berzina. Jadi fa aqbala al-qaum alaihi fazajaruhu. Ya. Jadi kaum atau sahabat yang ada ketika itu tak suka. Ya. So halau. Mereka kata, mah, pergi. Gitu. Faqala Nabi adanahu, biarkan dia. Ya. Datang dia, biarkan dia. Fadanahu minhu qariban, maka datanglah orang tu, pemuda tu dekat dengan Nabi. Fajalasa, dia pun duduk. Dia berkata, Rasulullah SAW sabda, atuhibbahu li ummaka. Adakah kamu suka berzina dengan ibumu? Kemudian Rasulullah pemuda jawab, la wallahi ja'alillah fida'aka. Tidak, demi Allah, jadikan aku demi Allah, jauhkan aku daripada menjadi perkara itulah, jauhkan aku daripada perkara itu. Qala wala nas yuhibbuna li ummahatihim. Dia kata tidak ada manusia pun yang suka berzina dengan ibu-ibu mereka. Lalu dia tanya lagi padanya, afatuhibbahu li ibnika? Li bintika. Adakah kamu suka untuk berzina dengan anak perempuanmu? Jawapan yang sama pemuda itu, tidak, demi Allah ya Rasulullah, jauhkan aku daripada perkara itu. Jadi qala walan nas pun kata tidak ada manusia yang suka untuk berzina dengan anak-anak perempuan mereka. Rasulullah tanya lagi, hal tuhibbahu li ukhtika? Adakah kamu suka berzina dengan saudara perempuanmu? Dia pun jawab, la wallahi ja'alni fida'aka. Ya Allah, jadikan aku jauh daripadanya. Jadi dia pun berkata walan nas yuhibbunahu li akhawatihim. Tidak ada manusia yang suka berzina dengan saudara-saudara perempuan atau adik-beradik perempuan mereka. Tanya lagi, qala atuhibbahu li ammatika? Adakah kamu suka berzina dengan makcik kamu? Qala la wallahi ja'alni Allah fida'aka. Tidak, demi Allah, jauhkan aku daripadanya. Qala wala nas yuhibbunahu li ammatihim. Tak ada manusia pun yang suka berzina dengan makcik-makcik mereka. Qala fatuhibbahu li khalatika? Adakah kamu suka berzina dengan makcik-makcik kamu? Ini tadi makcik sebelah mak, ayah, ni makcik sebelah ayah, mak lah. Qala wallahi ja'ali Allah fida'aka. Pun sama jawapannya. Okay. Dia pun berkata wala nas yuhibbu li khalatihim. Tak ada manusia yang suka berzina dengan makcik-makcik mereka. Qala fawada'a yadahu alaihi. Maka Rasulullah pun meletakkan tangannya di atasnya, lalu dia berdoa, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya, sucikanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya. Falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafat ila syai'. Maka lepas tu tak adalah, bila dah doakan Nabi itu, pemuda tu tak adalah lagi nak bertanya ataupun berkehendak untuk berzina tadi. Wallahu alam. Nah, ini yang kaedah yang mana Rasulullah SAW bertanya. Jadi orang itu akan berfikir. Ya. Ini kaedah. Kalau dalam belum teks Nabi itu tahap penilaian ni kot atau analisis lah. Tapi Rasulullah dah lama dah kaedah ni. Ya, orang barat baru nak buat. Tapi Rasulullah dah lama dah ada dah dalam kaedah pengajaran ini. Baik, uslub yang ke-8, ta'limi maqayisah wa tamthil. Ini pengajaran dengan maqayis ini tamsil, buat perumpamaan dan hitungan, ya, gitulah. An-Nabi Dzar an-nasa min ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu li Nabi ya Rasulullah dhahaba ahlul dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqu bi fudul amwalihim. Qala aw laisa qad ja'ala Allah lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa li kulli takbirah sadaqah wa li kulli tamhidatin sadaqah wa li kulli tahlilatin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahy 'anil munkar sadaqah wa fi bid'a ahadukum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu fayakuna lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana 'alaihi fiha wazr. Wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajra. Rawahu Muslim. Baik.
Datang seorang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, orang kaya ni, ahli dusur ni, orang kaya ni, dia boleh sedekah banyak. Ya. Mereka semayang, kami semayang. Mereka puasa, kami puasa. Mereka sedekah dengan harta yang kelebihan pada mereka." Lalu seorang sahabat tanya, "Bagaimana pula kami? Apa yang kami nak sedekahkan?" Jadi Rasulullah SAW nyatakan, jika bagi setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir Allah Akbar sedekah, setiap tahmid pujian Allah itu sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, letakkan sesuatu pada kamu itu sedekah, ya, semua sedekah. Jadi mereka kata, "Ya hai Rasulullah, jika kami datangkan salah seorang syahwat kami kepada yang halal, adakah pada pahala?" Jawab Rasulullah, "Jika kamu letakkan pada haram dia jadi dosa, begitu juga bila letakkan pada halal dia jadi pahala." Ini kaedah mengajar Rasulullah SAW memberi perumpamaan, ya, atau hitungan berkaitan dengan pahala. Sebab ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang miskin. Dia sahabat yang kaya ni dia boleh sedekah banyak. Tapi sahabat miskin nak sedekah apa? Tak ada apa. Tak ada harta nak sedekahkan. Lalu digantikan dengan apa? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Baik. Wallahu a'lam.